Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan lah ya. So, pasaran hujung tahun, bukan tak boleh trade. Tapi anda akan laksanakan strategi yang lebih sama ada very short term ataupun very long term. Bukan seorang yang, bukan masa yang agak sesuai untuk, tak terlalu sesuai, tak ngam lah untuk mereka yang swing. Because we are expecting a more range bound market. Dan kita pun nampak indeks menghampiri 100% Fibo extension dia. Maksudnya retracement dekat sini. Ini adalah motif. Ini nak tak nak, ini trend. Okey, dan kita sedang melihat 3 lekuk correction. So, apa pun, kalau nak, saya akan tunggu untuk US 500 ni break bawah. Okey, break low ini. Dan itu kita akan tunggu kepada bounce untuk short. Okay, itu adalah untuk US 100. Lain daripada tu, kita ada untuk EJ yang dah menghampiri kawasan, berada dalam kawasan resisten dia. Kita tengok, sebab ini sama dengan yang anda nampak dekat indeks tadi. Okay, sama dengan kawasan indeks. Ini boleh saja buat benda ni. Kalau ini berlaku, then indeks akan buat correction yang lebih besar. Maksudnya ini akan buat yang lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5. Benda sama. Sebelum jatuh bawah balik. Ingat yang saham-saham tadi. Petang ni, UK, London tutup tau. London tutup. Lepas tu anda ada contohnya macam mana lagi? Tutup. Kanada malam ni tutup. Okay, lain daripada tu adalah kepada UCAT. UCAT yang berada dalam zon dia, ni pun sama. Berada dalam zon sokongan. Ni pun sama. Berada dalam zon. Selagi low ini tak break. Dia break out. Ni adalah dalam sistem saya, tak kisah body break ke, shadow break ke, saya nampak price break, dia break. Itu je. Okay, AUD US dollar pun sama. Okay, lain itu I don't have anything. Lain itu saya tak ada. Yang saya tunggu adalah kepada saham kalau correction tu berlaku. Okay. Ada soalan untuk lain-lain instrumen sebelum kita masuk ke topik kita? Tak. Gudang hilang. Try buat macam ni. Satu, saya pun dulu sama AC Milan. Kita letakkan tempat kita trade, tapi ni lebih kepada individual lah. Saya sokok, tapi dah cuba berhenti. Kalau nampak Kimi, Kimi memang hisap rokok. Kimi, saya fitnah sikit kat Kimi ni. Apa saya buat? Apa yang anda buat adalah kalau anda trade dekat rumah, sediakan satu kawasan di mana itu adalah anda treat dia macam office. Strepsils ada, tapi dekat peti sejuk. Bukan strepsils, apa yang deflame. Buat satu area dekat rumah anda sebagai office. Tak kisah anda trade pakai phone ke, iPad ke, laptop ke, PC ke. Dekat XM kita tak ada. Jadi kalau nak cerita, dia macam ni. Tak kisah funded ke, tak funded ke, kan? Funded tu adalah something di mana anda boleh letakkan satu fee dan dapatkan modal yang lebih besar. Itu je. Yang saya pelik, bila orang buat kepada prop, dia cerita pasal drawdown. Dia cerita pasal jaga risk. Tapi bila trade duit sendiri, dia tak cerita pasal risk. Dia tak cerita pasal drawdown. Faham? Sepatutnya, bila anda trade duit sendiri,
itu lagi anda jaga daripada bila anda jaga bila anda trade yang ni prop trading. Sama orang Ustaz Jebeng. Okey. Ni something lah yang saya lalui sendiri. Okey. Dulu saya trade dekat office. Memang buat satu office untuk trade. Memang trading room, ada trader semua. Okey. Dan lepas tu saya balik ke Malaysia. Dan saya buat dekat rumah di mana memang ada lah tempat letak PC semua kat rumah, PC. Lepas tu dekat ruang tamu ada laptop, iPad, merata. Saya dan merata, mana-mana tempat duduk tu tempat saya buat analisa dan trade. Okay. Masalah dengan tu adalah sama macam kita bekerja. Dia punya feel tu, dia punya mood tu, kita punya psikologi tu. What you do is, dekat rumah, sediakan memang situ je tempat anda analisa. Jadi anda tak merata buka chat tau. Pernah tak buka kat dapur, tekan buy ni. Pergi dekat depan, kenapa aku buy kat situ tadi ya? Sini ada benda ni, belum lagi confirm. Nampak? Payah kita nak concentrate. Buat satu area, tak kisah meja makan ke, memang situ tempat anda buat, tiap kali duduk situ aku trading. Okay. Dan treat dia macam office. Dekat situ, dekat bilik ni, saya tak kisah hukum. Faham? Jadi kita, mood dia sama macam kita bekerja. Jadi bila anda duduk di sini, anda sedang analisa pasal dan anda bekerja. Boleh? Try buat benda macam ni. Saya dulu buat dekat rumah satu office, tapi dekat iPad, PC, laptop, PC ada 3. Sini dekat ruang tamu ada 8 skrin. TV cerita lain, bilik TV cerita lain, dekat ruang tamu lain. Office, rumah pun ada saya buat office, itu pun lain. Merata, dia macam kita kerja tak ada tempat duduk khas. Mana-mana tempat kita bekerja. Free sitting kan. Mood dia tak ada. Barang kita tak ada kat situ. File tak ada. Try buat macam tu. Dan kita treat dia tiap kali kita duduk kat situ. Itu adalah office kita. Kita treat dia macam office. Macam bilik ni. Wife saya kalau duduk, dia duduk kursi tu je. Kursi orange tu. Yang tu. Satu anda nampak saya kadang-kadang lapik kan dengan yang kain hitam. Letak cushion, tak nak dia duduk. Tak galak kan. Payahlah nak chatting apa semua kan. Contoh saja. Faham? Kita buat dia macam office. Okey. Tu something yang saya dapati banyak membantu kepada disiplin lah. Tu. Okey. Now, asas struktur pasar. Market ni ini je. Sama ada anda sedang melihat kepada bullish, bearish, sideways. The thing is, bila kita cuba untuk memahami struktur pasaran, terdapat 3. Kalau kita melihat kepada Elliott melihat kepada 2. Aras harga dan juga faktor masa. Okay? Elliott. Yes, dia ada masukkan faktor volume untuk melihat momentum. Tapi itu bukan yang utama dia. Okey, struktur pasaran iaitu kepada cycle dalam market. Cycle dalam market Dan menurut Elliott, pergerakan pasaran tu terdiri daripada 2. Yang pertama adalah impulse. Impulse terdiri daripada 5 lekuk. Dan juga correction yang terdiri daripada 3 lekuk. Sama ada impulse dari bawah ke atas ataupun impulse dari atas ke bawah
ataupun korektif dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Itu menurut Elliot. Okay. Faktor masa menurut Elliot adalah kepada pecahan ataupun fraktal. Ini kita asas dulu, tak ada cerita dinamik. Now, antara yang utama dalam cycle teori, apa-apa cycle teori, sama ada penggunaan Fibonacci ataupun penggunaan pivot. Ini dalam cycle teori lah, mana-mana cycle teori. Ataupun penggunaan moving average. Ini antara tool-tool lazim lah. Apabila anda melihat kepada any cycle. Cycle ni adalah benda yang ni. Cycle siri pergerakan. Okey. Jadi itu adalah tool-tool lazim. Jadi untuk sistem 3711 yang saya gunakan, model market dynamic, kita menggunakan Fibonacci. Okey, tak payahlah dalam sangat. Yang kita faham adalah benda ni. Bila kita bercakap ni extension, katalah kita melihat kepada extension lekuk yang ini. Maksud extend tu, Fibonacci extension, selepas berlaku satu retracement, pergerakan selanjutnya adalah pergerakan lanjutan daripada struktur yang pertama. Itu extension. Kalau dia sama panjang ataupun Fibonacci 100%, dia sama panjang. Kalau dia lebih daripada 1.236, maksudnya lekuk yang ini lebih panjang daripada lekuk pertama tadi sebanyak 23.6%. Ataupun 1.50. Dia 1,5 kali lebih panjang. Itu Fibonacci extension. Okey. Masalah utama dia adalah mengenal pasti ini sebenarnya. Betul tak? Betul tak? Bagi mereka yang menggunakan Elliott wave sebelum ni. Masalah utamanya macam mana kita tahu satu cycle tu lengkap. Anda cuma dapat confirmation dia the moment dia break. Nak kenal pasti ni. So dalam lukisan-lukisan macam ni, cantik lah. Bila kita tengok dekat chart, dia tak cantik macam tu. Tu masalah utama dia. Kenapalah trading view ni? Ya? Masalah utama dia adalah contoh. Contoh kat sini. Kita ambil ni lah. Euro US dollar. Ni masalah utama dia. Ni 1, 2. 1, 2. 1, 2. Banyak ni tempat ni. Mana satu yang kita katakan cycle tu complete. Lepas tu continue balik. Cantik tak semestinya betul? Exactly. Di situlah kita masukkan penggunaan momentum. Dan juga kepada pengiraan sekuen, siri pergerakan. Now, lepas ni saya terangkan. Ini asas dahulu. Okay. Fibonacci retracement pula adalah pembetulan kepada apa-apa yang satu struktur. Ni yang kita nak identify ni. Macam mana kita tahu dia lengkap? Macam mana kita tahu dia nak bergerak ke atas? Macam mana kita tahu retracement ni cuma retracement? Tu benda-benda dia. Di sinilah saya menggunakan asas struktur dalam Elliott wave. Tapi saya mapping Elliott wave, tapi saya tak gunakan Elliott wave direct. Tak. Okey. Set nanti pian. Gini. Okey. Kita pergi ni kita skip dah. Tak payah cerita ni. Jadi
Ini yang saya ambil, iaitu apa yang Elliot jumpa. Dia mengkaji data-data struktur harga kepada Dow Jones, bukan S&P 500, Dow Jones, kepada saham. Ni yang dia kaji kepada a bit of commodity, ya. Tetapi yang major dia adalah kepada pergerakan saham. Itu kunci. Kenapa saya katakan itu kunci? Kenapa saya katakan itu kunci? Elliot mengkaji yang utama dia punya ni adalah indeks, iaitu Dow Jones. Anda bacalah buku dia. Dia juga melihat perkaitan di antara Dow Jones dan kaunter-kaunter saham utama. Yang banyak pada waktu itu adalah kepada transportation, kalau nak tahu. Syarikat besar pada waktu itulah adalah syarikat-syarikat transportation. Satu kita ada Dow Jones Transportation. Okey. Jadi asas kepada apa yang Elliot jumpa adalah, sebab itu dia jumpa benda ni. Struktur harga adalah 5 dan 3. Okay. Siapa yang izaham? Okey, dah. Sekarang setakat Elliott Wave, kita akan anggap semua market macam ni. Betul? Sebab kalau Elliott Wave sejati itu, ini betul. Tetapi apa yang Elliot jumpa ni adalah berdasarkan pergerakan Dow Jones dan juga kepada saham. Ini betul kepada pasaran dua ni, indeks dan juga saham. Itu betul. Sebabnya kalau kita buka kepada saham, itu yang memang kita nampak. Itu yang apa yang memang kita nampak, iaitu pergerakan 5 dan 3 tadi. Sebab dia trading. Ini adalah pasaran yang trading. Semua tempat kita assume 5-3. Semua tempat kita assume 5-3. Ni tak salah. Ini apa yang Elliot jumpa. Masalahnya, sejak tahun 1930 tu, kita ada pelbagai instrumen lain. Komoditi, bukan kata komoditi tak ada. Cotton tu dah ada tahun 1800 lebih dah ada. Itu yang CBOT, CBOE semua tu. Pasaran futures. The thing is, kita ada pergerakan yang lain. Contohnya seperti kita nampak seperti minyak. Kita ambil US oil. Ini kalau lain-lain orang lukis, dia akan lukis sebagai apa? Kalau orang lain lukis benda ni. Ni dah lama tau US oil ni. Lebih lama daripada indeks. Dia akan lukis sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Sini 1. 1, 2, 3. Sini 2. Dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. Itu orang lain lukis. Kenapa saya tak akan lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5 dan sebaliknya saya akan lukis ini sebagai 5, A, B dan C. Tu bezanya kita, market model kita dengan 1930 punya Elliott. Apa beza? Ingat, indices, sebelum kita masuk structure, kena fahamkan dulu fundamental kepada instrumen yang kita lukis tu. Awal sangat kan? Indices, saham,
Semua ni adalah aset. Dan apa faktor yang mempunyai aset? Sifatnya. Ya. Apa yang ni aset? Aset is moving action. Okay. And kita ada pelbagai lain yang menyumbang kepada pergerakan trending. Ni basically kepada ekonomi lah. Ekonomi anda nak tak nak ekonomi makin lama makin naik daripada sudut nilai ekonomi. Ini disebabkan oleh satu yang kita panggil sebagai innovation. Sebab tu perang tu perlu. Faham tak? Faham tak kenapa perang tu perlu dan boleh membantu ekonomi? Belum sampai kat situ. Tak faham tak kenapa perang itu perlu kepada ekonomi? Sebab kebanyakan innovation, ia melibatkan kos. Kalau dalam keadaan biasa, orang tak nak belanja cuma kepada something yang belum proven. Masalahnya, in order for innovation, untuk keluar dan dijadikan menyumbang kepada ekonomi, ia memerlukan kos. Nak tak nak. Perang ni boleh menyebabkan all these things accelerated. Contohnya, anda ingat jet tu dari mana? Jet. Enjin jet tu dari mana? Enjin jet tu, Ustaz Jebeng, pergi cari. Enjin jet, kapal terbang tu, dari mana? Banyak lain. Faham? Banyak, terlalu banyak. Bagi contoh. In order for innovation to move forward and translate into higher economy, Ustaz Jebeng askar? Ya, askar. Faham? Macam mana tahu dia askar? Saya tak tahu. Faham? Tu antara je lah. Banyak teknologi. Contoh, anda ingat kita punya ni. Yang anda pakai Waze hari-hari tu. GPS tu. Teknologi tu dari mana? Teknologi ni dari mana? Iron ore tu sejak dari dulu-dulu tu lain cerita. Iron ore, titanium tu lain cerita. That's the thing. Anda ingat GPS yang kita ada zaman ni, tu teknologi apa? Dan bilanya GPS tu dan selepas 2011, apa? Bukan 2011, selepas 2000 yang World Trade Center tu tahun 2005, 2003, saya pun tak ingat, 2004. Tu benda-benda dia lah. Okay, now, apa kena-mengena benda ni? Itu adalah untuk indeks. The thing is, penghasilan apa semua ni yang ada dalam ekonomi untuk menghasilkan dia, perkhidmatan dan juga perkilangan melibatkan penggunaan komoditi. Yes, military yang buat. Dulu, GPS dulu, dia tak tepat 6 kaki. Teknologi Jerman, tak. Pergi tengok balik. Komoditi. Untuk menghasilkan apa yang ada dalam ekonomi. Maksudnya, sekiranya kos ataupun harga komoditi meningkat bersama dengan aset, ia boleh tak limitkan aset punya price. Sekiranya komoditi ini dilukis seiring dengan apa yang kita lukis kepada tak. Kita kena buang. Saya buang semua ni lah. Okey, sekiranya saya lukis macam ni. Ni adalah minyak. Ini adalah Dow Jones.
Kita ambil yang paling besar lah, 3 bulan. Okey. Sekiranya ini kita lukis sebagai 3, 4, 5, ini 1, 2 dan ini terus mencanak-canak-canak. Pergi cari benda ni. Pergi cari benda ni. Kalau siapa rajin dengan AI. Pergi cari benda ni. Google je. Pergi cari. Yang pertama ada jumpa tu, pergi try kat situ. Macam-macam soalan boleh tanya kat situ. Okey. Apa yang ada, bukan minyak saja, lain-lain semua. Emas dan lain-lain. Okey. Ini semua diperlukan untuk menghasilkan apa yang produk syarikat-syarikat yang membentuk Dow Jones, S&P 500, US 100, tak kisahlah apa-apa 100 tu. Faham? Sekiranya kat sini makin naik, ini akan limitkan apa yang, maksudnya kita akan ada perolehan syarikat yang akan menurun. Faham tak sekiranya sini naik? So sini kita tak dapat lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Di sini anda kena lukis sebagai A, B dan C. In order untuk yang di sini tetap bergerak ke atas. Apa? Faham? Tiba-tiba muka email keluar. Nombor 2, pasaran yang lebih baru. Bukannya instrumen tu baru. Pasaran yang lebih baru. Iaitu pasaran apa? Currency contohnya. Currency, beza dia dengan indeks ni. Dan beza dia dengan komoditi tadi. Kalau kita ambil minyak, US oil. US oil ataupun any komoditi, permulaan dia adalah dari kosong. Ini permulaan dari kosong. Apa-apa komoditi. Komoditi yang paling lama didagangkan adalah ini. Kita ambil dia punya futures lah. Counting oil kita akan merujuk pada Dow Jones tengah buat apa ke bang? Tak. Anda tak dapat cuma tengok satu. Untuk melihat dinamik, dia ada 3. Indeks, dolar dan juga yen. Okey. Contoh, kita ambil untuk minyak. Apa yang menyumbang kepada positif kepada minyak? Ini maksud saya, bila melihat dinamik, anda sentiasa, dinamik tu 2 je. Dinamik ada 2 je. Dinamik tu adalah faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Kalau nak faham apa itu dynamic market, yen, US dollar. Yen ni basically kita bercerita pasal indices. Ini adalah pergerakan dengan sentimen. Ini adalah pergerakan disebabkan oleh faktor fundamental. Okay, now balik kepada harga minyak. In order for minyak untuk naik, indices naik atau turun? Soalan saya. Tengok In order for minyak untuk naik, indices naik atau turun? Permintaan kepada minyak naik bila ekonomi bagus. Basically indices ni adalah mengira kepada jangkaan perolehan ke depan disebabkan oleh pulangan daripada syarikat-syarikat ni, dan itu menandakan kita ada ekonomi yang dijangka lebih bagus. Okey. Jadi permintaan minyak ni naik apabila indices naik. Betul? Okay. Tapi tak semua tempat. Nombor 2. Tengok dia punya kaitan. Ni nombor 1. Nombor 2.
yen. Yen mengukuh bila sentimen tak bagus. Jadi apabila yen kuat ataupun yen lemah, bilanya minyak ni meletup naik. Minyak naik bila yen lemah. Sebab indeks tadi kan. Betul tak? Satu kena tahu tema. Macam yang saya jawab AC9 tadi awal tadi. Apa tema sekarang? Nombor 3. Color. Nak dah bagi cantik nampak color. US dollar. Now, sebab itu tak dapat cuma tengok korelasi direct. Nampak? Anda kena tengok apa yang akan membuat trend. Saham tengah jatuh, orang nak beli saham dan minyak juga lah kot bang. Saham tengah jatuh, orang nak beli saham dan minyak juga lah bang. Kot. Tak. Dia tak direct macam tu. Dia tak direct macam tu. Ni saya terangkan US dollar kuat. Positif tak untuk minyak? Minyak ni, kalau kita lihat minyak, apa di belakang ni? US oil ni dia ada satu lagi belakang ni tau. Macam euro, US dollar. US dollar dia punya code currency. Yang anda tengok dekat sini, harga ni dalam apa? US dollar. Maksudnya, sekiranya US dollar kuat, minyak boleh jatuh. Betul tak? Kalau US dollar jatuh, minyak boleh kuat. Tapi ingat korelasi tak dapat diambil satu-satu. Jadi faktor yang positif untuk minyak adalah benda ni. And it holds true bukan hanya untuk minyak tetapi kebanyakan komoditi. Most komoditi ini korelasi dia. Tapi dia tak bukannya direct. Contoh yang selalu orang ambil direct apa? Oh, indeks naik, yen pay akan naik. Berapa kali anda kena benda tu? Oh, indeks naik mencadak, yen pay jatuh. Pernah kena? Indeks naik ni, naik. Yen EJ jatuh. AJ jatuh. Anda pun pening kepala. Apa benda ni kan? Sepatutnya dia naik. Apa dia tak naik? Anda pergi sell, ada naik. Kalau tadi anda sell, dia turun. Anda pergi buy, lepas tu baru apa? Bila indeks naik, pernah nampak benda ni? Indeks naik, yen pay jatuh, bersuk. Pernah nampak? Itu yang ambil korelasi satu-satu. Satu korelasi tak dapat ambil satu-satu. Tak dapat. Ni adalah apa yang hold. Maksudnya, bila kita kata naik, turun apa semua ni, anda nak tengok movement dengan momentum. Faham? Movement dengan momentum. Itu yang kita maksudkan dengan naik dan turun dekat situ. Bilanya anda melihat momentum kepada indeks. Bilanya anda melihat momentum kepada US dollar. Boleh? Di situlah, instead of kita nak baca semua, Dallas Research, anda baca daripada OPEC, daripada ni semua. Boleh, tak salah. Nak tahu, bagus. But at the same time, trend apa yang anda nampak? Sebab kalau anda saya pernah menjadi editor news. Itu je saya cakap kepada anda. Dia akan ada suara-suara di belakang kita. Apa engkau punya, apa dia panggil sebagai angle. Apa angle kau nak bawa cerita? Ya? Kalau kita dengar Washington Post, anda dengar CNN, ini tak akan sama headline, berita yang sama dengan Al Jazeera. Faham? Ini tak akan align sama cerita dia. News dia tak akan sama, headline dia tak akan sama. Faham? Sebab dia nak shape
the mind of the viewers ataupun market. Dia takkan sama. Whoever got more advertisement money, that media will have more influence kepada the market. Itu je. Simple. Saya pernah. Sebab ni saya ceritakan something yang berlaku kepada saya Sarawak election 2001. Kan? Jadi saya kena cover satu event. Dan bila saya dah dipesan, ada satu soalan ni saya tak boleh tanya. Masalahnya bernama. Tahu kan bernama kan? Bernama ni kalau kita ni dia bawa news untuk satu dunia lah. Malaysia punya news kan. Masalahnya bernama tanya soalan tu. Saya dipesan dan selepas interview tu saya dipanggil oleh orang kanan yang ni, yang orang ni. Orang ni amat utama lah. Dan dia bagi tahu jangan keluarkan news tu. Saya balik, saya buat report cerita lain. Cerita dia lebih kepada election. Kita pun cerita pasal yang elok-elok lah, area tu BN. And kita pun cerita elok-elok lah, cerita pasal tu. Masalahnya bernama tadi, dapat, dia bukan scoop. Kalau siapa yang news ni ada tahu scoop. Scoop ni orang lain tak dapat. So, orang lain semua interview yang sama. The thing is tak ada Rolex. The thing is, bernama dia online. Balik waktu tu kita kena subscribe. Dan bila saya balik, cerita tu dah ni. Saya cerita lain. Yang ni cerita lain. So, saya kat Kuching. Ni dekat Sarawak. Saya tak bawa cerita besar tadi. Sebab dah dipesan oleh yang ni jangan. Tok Uban lah. Tapi ni lain, bukan Tok Uban. Dan dekat desk, dekat Shah Alam ni, dekat Glen Marie, dia orang tanya, kau tak dapat ke news tadi? Dapat. Tapi saya tak dibenarkan untuk report. Saya bagi tahulah. Ni daripada orang dia tak boleh keluar. Kenapa? Saya terangkan lah apa cerita dia, cuma kepada editor tak dapat nak keluar. Jadi malam tu jam 8, cuma stesen kita orang tak bawa cerita tu. Stesen lain semua bawa cerita tu. Macam mana tu? Saya tak dapat nak sebut detail dia lah. Nampak? Arahan direct daripada orang tu bagi tahu jangan bawa cerita tu. Orang lain bawa lah. Yang the son of Sanyang. Sebab tu kalau nak tengok berita ni anda boleh ambil, tapi jangan ambil satu source. Faham? Sama lah satu. Sebab tu kita boleh ceritakan satu cerita, but apa dia? Yang the son of Sanyang. Itu memang berlaku. Saya dah lalu, saya dah buat, saya dah daripada bawah sampai ke atas dalam news, daripada junior broadcast journalist sampailah managing editor, assistant managing editor, kalau nak tahu. Saya dari bawah sekali sampai ke atas sekali dalam news tu. Macam mana ini bertindak? Sebab tu it is hard untuk kita ni sebagai retail trader dengan apa maklumat yang kita ada untuk nak ambil news at face value. Payah. Apa yang sama antara anda dengan trader JP Morgan? Apa yang anda sama dengan diorang? Apa yang sama anda dengan trader dekat apa-apa dekat sini? Apa-apa bank? Apa-apa hedge fund? Ray Dalio. Kalau minyak kita sebut Ray Dalio. Apa yang sama? Tahu tak apa yang sama? Zul. Apa yang sama? Anda akan nampak benda yang sama. Apa yang sama? Daripada sudut info anda takkan dapat sama. Daripada sudut liquidity market volume anda takkan dapat level yang sama. Ada tengok level tu.
Ada lagi hidden order anda tak nampak. Anda tengok chart yang sama. Itu je. So, benda yang anda boleh lihat dan percaya apa yang anda nampak. Faham? Saya boleh cerita fundamental siang dan malam. Seriously. But, bila anda execute dan menjana plan untuk trading, anda execute dekat sini. Kenapa? Di situlah penetapan arah, di situlah penetapan stop loss, di situlah penetapan TP untuk pengurusan equity. Biarpun plan anda kata ini ini akan jatuh lagi contohnya. Sebab news kata minyak nanti Arab Saudi nak banjirkan minyak dekat pasaran. Contoh. Kan? Kita ada contohnya seperti OPEC cuba untuk untuk tekan pengeluaran minyak. US punya apa yang keluar daripada batu tu 2016 ni pergerakan ini yang ini. Ni pula cerita China kan. US China. Ni pula COVID-19. Tapi yang kita trade, apa yang kita nampak bila berlaku pergerakan berulang dalam pasar. Sebab itu pegang kepada trade technical, anda boleh tahu fundamental, anda boleh tahu apa yang berlaku, but decision untuk masuk adalah kepada risk reward yang anda nampak kepada pergerakan berulang dekat chart. Itu yang sama. Jadi di sinilah apa yang kita buat adalah kita identify sifat untuk benda-benda ni semua. Now, kita dah sentuh mengenai indeks sebagai indices sebagai aset tadi. Commodity, pergerakan dia adalah tiga. Georgia, Sorak, apa tu? Nama. Satu lagi, ni. Mata wang. Pasangan mata wang, ingat, dia adalah, even kepada dollar index ni adalah kepada basket. EU, GU, U-shape, UJ, UCAD, USEC. Ini semua adalah apa yang bentuk dollar index. Mata wang, anda tak dapat lukis sama seperti anda lukis saham. Tak dapat. Ni, saya masih nampak orang lukis benda macam ni. Untuk dollar index. Tak dapat. Anda tak dapat lukis dollar index ni, katalah tanggapan anda bahawa ini adalah nak ke bawah. Dia sedap dia je letak macam ni. Ni daripada ni, ni satu, ni dua. Lepas tu sini entah mana dia jumpa tiga. Ni empat, ni lima. Diagonal dia kata. Lepas tu kan, kalau ini saja tak apa. Kalau ini tak salah. Gunalah apa-apa, kita letaklah Grand Super Cycle ataupun Super Cycle biru. Okey. Dia letak macam tak salah. Masalahnya, ini masalahnya. 5 ni, satu saya akan tanya kan, contoh macam Zone lukis, macam Big Cat lukis, macam Atirah lukis. 5 ni menghabiskan apa? Tu soalan saya. Sebab kalau anda lukis macam ni, di mana 1, 2, 3, 4, 5 ni, anda lukis macam ni, 3, 4, 5, ini pula trend lagi. Ini yang tak samanya. 1, 2, lama-lama dolar ni kosong. Nampak tak kosong ke tu? Sebab mata wang, dia didagangkan against another mata wang. Dia kena dilukis sebagai sideway. Dia tak dapat dilukis sebagai motif. Tak dapat. Dia kena menghabiskan W, X, Y, W, X, Y.
Dia tak dapat lukis 1, 2, 3, 4, 5. Kosong jadi duit dia. Negara tu entah ada lagi ke tak ataupun mata wang. Mata wang tu melambangkan. Faham? Ni asas. Ini asas. Besok baru kita dapat ni structure. Jadi, apa yang dipegang oleh Elliot tahun 1930 tu, anda tak dapatlah, dia applicable. Tetapi kepada indices dan benda-benda yang trending. Secara pukul ratanya, tak semua, tapi majority. So, ada indeks yang memang dia tak buat 5-3. Majority. Ni betul. Okay. Maksudnya, bila anda nak lihat chart, anda ambil daripada yang paling besar tu. Anda nak tengok ada tak benda ni. Ni yang kita punya dalam sistem 3711. Anda nak tengok ada tak berlakunya reset ataupun momentum. Contoh macam Dow Jones. Okay, daripada awal tu kan. Dah ada tak anda melihat kepada reset yang cantik? Maksudnya, ada nampak satu parabola. Ni macam mana nak tengok bang? Banyak sangat. Sabar. Tukar time frame lagi besar. 6 bulan. Tak nampak? Tukar lagi kepada setahun. Tukar dia. Masih tak nampak? Tukar lagi 18 bulan. Tukar dia sampailah anda nampak 24 bulan. Boleh tukar 2 tahun. Ada dapat dia? Tak dapat rasanya. Besar sangat. 18. Tak dapat. Paling besar lah tu. Okey. Tukarlah dia. Yang paling besar kita dapat kepada setahun. Setahun punya chart. Yang kita nampak dekat sini adalah satu parabola. Ni semua 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kita ada something kita panggil sebagai snake. Sabar, nanti kita cerita benda ni. Di mana sini kita akan ada 1, 2 yang besar. Faham tak? Ini full reset. Ini adalah pecahan-pecahan dia selagi dia tak buat full reset macam ni. Jadi kita katakan sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Kita nak extendkan dia. Tak apa. Kita akan lihat kepada penggunaan momentum. Ni besok. Di sinilah kita ambil all this structure tadi. Fahamkan adakah aset yang kita lihat tu secara besarnya 5-3 ataupun 3-3. Jadi, apa yang kita jumpa adalah indices dan saham. Majority dia adalah 5-3. Komoditi adalah dilukis 3-3. Full reset, kita boleh consider dia sebagai satu reset bila cecah 50. But, the best is kalau kita nampak parabola. Kadang-kadang dalam ni pun ada macam ni kan. Dia naik balik, lepas tu macam ni. Anda akan ambil yang parabola. Esok session seperti yang saya tulis kat Discord tadi. Okey. Nombor 3, currency. Currency, ini 5-3. Ini 3-3. Currency, ini daripada kosong. Currency dia boleh 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ataupun dari atas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faham? Itu currency. Currency tak dapat dilukis 5 dan 3. Kosong jadinya.
Parabola U terbalik. Kalau U ni, U macam ni. Kalau daripada sini, U macam ni. Muhammad. Kepada arah lah. Kalau ni downtrend, macam ni. Ni pula macam ni. Kalau dia trending dari atas, macam ni. Ni macam ni. Maksudnya kita nak melihat satu cycle. Inilah cycle. Cycle dalam pasaran tak semestinya impas diikuti oleh korektif. Dia boleh, maksudnya macam ni. 1930, trend adalah 5 diikuti oleh correction 3. Ataupun satu cycle adalah 5-3. Sekarang ni dah tak pakai benda tu. Faham? Sekarang ni dah tak pakai benda tu. Sekarang ni trend boleh terbentuk oleh 5-3 dan even 3-3. Tu maksud dia. Kan? 3 tak boleh trend bang. Ini korektif. Betul. Dalam korektif ni ada motif wave-nya. Faham? Kan? Oh, currency tak ada. Ni semua 3-3. Bila kau nak trade? Faham? Itulah bezanya apa yang kita gunakan zaman sekarang ni banding dengan the traditional Elliott wave. Boleh? Fahamkan yang ni dulu. Lepas ni anda print out benda ni. Anda tengok apalah yang struktur-struktur asas. Kita sambung sesi kita pada esok hari. Okey. Itu kita masukkan faktor inflation tadi. Ustaz Tebing. Faktor inflation dan juga US dollar. Contohlah, contoh. Last. Macam mana kita nak tahu contohnya. Okey. Bila kita bercakap mengenai inflation. Inflation adalah the loss of purchasing power. Purchasing power makin turun. Kan? Kalau 3-3 kita tunggu dia buat 5 pula. Tak. Kalau 3-3 ikut 3 balik. Okey, purchasing power makin turun kan. Okey. Purchasing power apa? Paling banyak duit apa dia? US dollar. Jadi untuk beli barang yang sama, apa bank kena buat? Apa Fed kena buat? Dia kena print lagi banyak duit. Betul tak? Satu saya tak nampak bila je fractional banking system boleh berakhir. Sampailah the whole financial market ni bertukar. Nak tukar kripto tak dapat. Sebab dia kena devaluekan kepada something. Kalau inflation makin naik, US dollar makin banyak. Sebab tu, bila anda melukis US dollar, kita akan melukis US dollar dari mana? Anda melukis US dollar ni dari mana? Dari ni dah ada jawapan pula. Ada cat tu. Saya cari cat tu. Ni lukis dari mana? 3-3 ni, dari atas dari bawah. Ustaz, US dollar. Kita lukis dari atas ataupun dari bawah. Banyak sangat contoh. Sekejap. Okey, ada beza dia. Adakah kita lukis dia dari atas? Lepas tu pergi ke bawah. Ataupun kita lukis dia sebagai dari bawah pergi ke atas. Mana satu? Inflation. Supply demand untuk cover inflation, purchasing power, dolar kena print lagi banyak. Kalau benda tu lagi banyak, supply
Apa jadi kepada harga? Kita pilih yang satu ke dua secara jangka panjang. Simple je, supply demand, supply demand. Lagi banyak dolar kena print. Anda lukis satu atau dua? Ke atas atau ke bawah? Kalau anda ambil tiga-tiga tadi. Itulah kenapa kita nak tahu tiga-tiga tu. Anda akan lukis dua. Sebab faktor supply. Nampak? Okey. Dolar punya dolar punya pair terbagi kepada dua jenis. Satu komoditi, satu dolar pair biasa. Dolar pair biasa ni adalah euro, GBP, chef. Komoditi pula kita ada seperti AUD, NZD dan CAD tengah-tengah. Okay, CAD tengah-tengah sebab dia sebelah US. Okey. Kalau inflasi naik, komoditi naik tak? Kalau inflasi naik, itu harga barang. Itu harga barang, betul tak? Jadi, bila inflasi makin naik, hala tuju untuk yang ini adalah ke atas. Hala tuju yang ini, kalau kita bandingkan lawan dengan yang sini, adalah ke bawah. Jadi, bila anda melukis AUD chef, anda melukis hala tuju dia 3, 3, 3, 3, 3, 3 lah. 3, 3, 3 ke atas. Faham? AUD. Bila anda ambil AUD CAD, AUD CAD sebab Kanada tu negara jiran dengan US. Okey? Ekonomi US turun, mata wang dia turun, Kanada dolar pun turun. AUD CAD kita lukis secara besarnya ke atas. Nampak? 3WXY ke atas yang besar. Kita kan sentiasa lukis dia ke atas dalam satu. Kita dah habis time ni. Dah curi masa orang dah. Kita sambung cerita ni besok. Kalau tak faham, tanya saya mengenai benda ni besok. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi esok hari. Fundamental kepada yang kita lukis. Bukan main seronok lukis je. Dan kita cover benda ni besok. Okay? Boleh? Berdagang rasa sistem? Boleh? Okay. Belum habis kita. Nampak? Itulah kaitan inflasi. Ya. Kita masukkan apa fundamental dalam sifat instrumen tu dalam kita melukis. Labur betul sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demam lah pula ni. Okey, jumpa esok. InsyaAllah.